اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat sebelah. Muka surat sebelah, baris yang ke-11 daripada atas. Muka surat sebelah, baris yang ke-11 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan dalil segala sifat ini, dan dalil segala sifat ini, yakni sifat maknawiyah yang 7, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, sampai kaunuhu mutakalliman, atas kaul yang mengisbat akan dia, atas kaul, atas pandangan ulama yang mengisbat akan dia, akan segala sifat ini. Dalil segala sifat ini diketahui akan dia, akan dalil daripada segala dalil sifat ma'ani yang telah lalu, dan dalil segala sifat ini, yakni sifat maknawiyah yang 7, bermula daripada kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, sampai kaun mutakalliman. Itu sifat maknawiyah yang 7, yang mana saya sentiasa mengulangi tu. Sifat ma'ani yang 7 daripada kudrah, iradah sampai ke kalam. Sifat maknawiyah yang 7 bermula daripada kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman. Sifat salbiyah bermula daripada qidam, baqa' sampai wahdaniyah. Jadi apa boleh sebut kata maknawiyah ke ma'ani ke, kena mikir lagi tau. Bermula, dan dalil segala sifat ini, dan dalil segala sifat ini. Mana sifat ini? Sifat maknawiyah yang 7. Kalau berhenti setakat tu nampak tak? Tak nampak juga, kena sebut juga. Dan segala sifat, dalil segala sifat ini, yakni sifat maknawiyah yang 7. Mana? Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, sampai kaunuhu mutakalliman. Kena sambung gitu. Kalau kata sifat maknawiyah yang 7 tu berhenti setakat tu tak boleh kau? Suka pula dah. Dah ulang semua. Maknawiyah yang 7. Mana? Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, sampai kaunuhu mutakalliman. Ulang semua. Sekali-sekali ulang tu makan berapa saat dah? Kelas kita ni sejam setengah je, tak lebih tak kurang dah. Dia ulang-ulang 5-6 saat, 5-6 saat. Ulang sentiasa tu.
Masa sejam setengah. Mana? Dan dalil segala sifat ini yakni sifat maknawiyah yang 7. Katanya kalau berarti setakat tu maknawiyah yang 7. Mana pula ustaz? Maknawiyah 7. Ada. Tapi gitulah kelas umum. Kena ulang jugalah. Kena sebut juga. Hak mana pikat tu pikat lah. Ada pikat. Pikat ni bukan lori pikat tu. Itu lori pikat orang mana buat? Pikat mana hak cergah. Bukan kita ni dah maknawiyah ke ma'ani ke salbiyah ke nafsiyah ke bukan pada ain pun. Ni bukan pada ain pun ni jadi dak sungguh ni. Kalau maknawiyah 7 kena ingat. Kena tahu itu sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat maknawiyah. Fardu ain itu fardu ain. Kalau dah ingat ni berdosa tu, baru sungguh tau. Tulis dinding awal kali. Tak disebut tak wajib. Perlu tak wajib tu jadi tu sikitlah. Tak sungguh lah tak wajib. Wajib tapi tak fardu ain, wajib fardu kifayah. Bukan sunat tapi tak wajib fardu ain. Jadi ulang-ulang semua. Sifat maknawiyah, sifat kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan sampai kaunuhu mutakalliman. Dan dalil segala sifat ni, sifat maknawiyah yang 7 ni. Maknawiyah 7 ni atas kaul yang mengisbat akan dia, atas pandangan ulama yang mengisbat akan dia, yang menetapkan akan dia, akan maknawiyah yang 7 ni. Yang mengisbat, yang menetap dengan makna wajib mengetahui dan berpegang secara tafsir juga. Jadi semua jadi 20 atas kaul ni. Jadi kaunuhu tu wajib kena ada dalil. Wajib berdalil ni, hak maknanya 7 ni atas kaul, atas pandangan ulama. Kaul mana ni? Kaul Qadi dan Imamul Haramain terdahulu. Masyhur kitanya jalanan Imam Maturidi. Jadi atas kaul hak sifat 20, kaul yang mengisbat akan dia. Isbat ni menetap akan dia. Yang mengisbatkan, yang menetap akan dia, akan maknawiyah yang 7. Menetap dengan mana apa? Menetap dengan bahawa wajib mengetahui dan berpegang secara tafsil hak maknawiyah yang 7 ni. Adapun jalanan sifat 13, mereka mengisbatkan juga, mereka menetapkan juga bahawa maknawiyah yang 7 kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman sifat Allah. Tetapi hanya wajib mengetahui dan berpegang secara ijmal. Maknawiyah yang 7 ni masuk di dalam sifat kesempurnaan bagi Allah yang tidak terhingga banyaknya, yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara ijmal. Jadi makna sifat 13 dia mengisbatkan juga sifat kaunuhu ni. Bukan sifat 20 je. Tapi bezanya hak jalanan sifat 20 mereka mengisbatkan kaunuhu yang 7 ni dengan bahawa wajib mengetahui dan berpegang secara tafsil. Adapun jalanan sifat 13 hanya wajib mengetahui dan berpegang secara ijmal. Kaunuhu qadiran sifat Allah, sifat kesempurnaan bagi Allah yang tidak terhingga banyaknya. Nak perinci, dah ayah perinci lah. Hak wajib tafsil, hak wajib perinci, kudrah, iradah, wujud, kidam, bakak sampai ke kalam dia. Hak wajib mengetahui dan berpegang secara terperinci atas jalanan sifat 13, wujud, kidam, bakak sampai ke kalam. Kaunuhu maknawiyah yang 7 tu, hak tu wajib mengetahui dan berpegang secara ijmal, ianya adalah sifat kesempurnaan bagi Allah. Perici, tak payah perici lah, ijmal sudah rekah-rekah dia. Hak pericinya 13.
Kau yang mengisbatkan di sini ni, jalanan sifat 20, mereka mengisbatkan kaunuhu dengan bahawa wajib mengetahui dan berpegang secara tafsil kaunuhu qadirah sampai kaunuhu mutakalliman. Ni kena faham moleklah pulaknya. Apa makna kaunuhu ta'ala qadiran, kaunuhu ta'ala muridan sampai kaunuhu ta'ala mutakalliman. Sebab apa sifat 20 ni wajib mengetahui dan berpegang atas jalan tafsil, atas jalan diti. Kaunuhu qadiran yang terdahulunya, satu sifat yang melazimi bagi sifat qudrah. Kaunuhu muridan, satu sifat yang melazimi bagi sifat iradah. Melazimi dengan makna apa? Allah bersifat dengan sifat qudrah, Allah bersifat dengan sifat kaunuhu qadirah pada sedia kala. Allah bersifat dengan sifat iradah, Allah bersifat dengan sifat kaunuhu muridan sedia kala. Itu melazimi. Bersifat dengan qudrah, bersifat dengan kaunuhu qadirah, bersifat dengan iradah, bersifat dengan kaunuhu muridan. Kenapa melazimi seumpama tu? Seolah-olah kaunuhu qadiran inilah yang melekatkan sifat qudrah pada zat Allah. Itu makna melazimi. Seolah-olah kaunuhu muridan itulah yang melekatkan sifat iradah pada zat Allah. Seolah-olah. Itu makna melazimi. Tapi kita ni makna melazimi, umum kita gak melazimi ni gak kebiasaan. Bukan gitu kita nak. Kaunuhu qadiran, satu sifat yang melazimi bagi sifat qudrah. Melazimi dengan mana apa? Berlaziman. Tidak, bukan makna berlaziman. Bukan makna kebiasaan. Kita melazimi ni kok kebiasaan jadinya. Dia melazimi sokmo, pergi tu. Mana ada sokmo. Dia melazimi majlis ilmu. Kalau kita kok melazimi majlis ilmu kok sentiasa ada sokmo-sokmo. Itu melazimi. Kau kan kalau kita cakap kita. Tahu? Dia melazimi majlis ilmu. Apa nama melazimi ni? Ada sokmo-sokmo. Kebiasaannya dia ada. Itu melazimi. Kita lazim gitu. Oh lazimnya siapa dah masa ni. Macam mana ke nilai awak ni? Lazim dia nya ada dah. Tu kita. Lazim tu kebiasaan. Tahu? Dekat sini melazimi ni maknanya tu kata berekir tu. Tak ingat dah. Mak lazim tu sebab apa disebut mak lazim? Kita ngaji budak-budak dulu tak ada terjemah mak wajib ke mak wajib mutasi mak jaih mumpasih ke. Kita dak ngaji masa budak-budak dak terjemah, cuma kenal gitu je. Orang sekarang ni terjemah. Kenapa panggil mak wajib mutasil? Sebab apa panggil mutasil? Mak jaih mumpasih. Kenapa panggil mumpasih? Orang sekarang dia ngaji gitu. Sebab ulama letak nama ni ada sebab dia. Kita tak ngaji gitu. Kita ngaji setakat ikhfa, izhar, idgham, iqlaq gitu je. Tapi kenapa ulama letak nama ikhfa? Ada sebab dia nama ikhfa tu. Sebab apa pun nama izhar, ada sebab pun nama izhar tu. Idgham, iqlaq, ada sebab pun nama iqlaq tu. Tapi kita ngaji budak-budaknya gitu je dah. Orang sekarang tak tengok dia huraikan kenapa letak nama ikhfa. Sebab cara bacaan tu lah. Kamu letak nama izhar, cara bacaan dia tu kena izhar kan. Apa letak nama idgham? Dah kena idgham lah bacanya. Dah tu ikhlas tu kau lah. Mana dia letak nama tu ada sebab. Orang ngaji sekarang, kita ngaji budak-budak dulu, hafal nama je. Hak ikhfa tu lah nak apa nama. Ikhfa tu. Kadang-kadang pas sudah tak pun nak ingat molek ikhfa. Nah, begitu lah tau. Tak pun nak ingat molek huruf ikhfa.
Selain daripada izhar, idrak, ikhlas, ikhfa'. Dah ada ikhfa'. Dah apa nak kenal molek tapi jumpa tempat tu tahu. Kalau nak ceritanya bubuh nama ni ada sebab dia. Sebab apa dia panggil mak lazim? Nak faham makna lazim tu. Lazim tu. Kenapa nama mak lazim? Cara baca kita tahulah. Dah ibuh nama lazim tu sebab apa? Kena nama gitu juga. Nama juga. Oh, tak ada orang muda, apa tua belaka kita ni. Tak ada orang muda, tanya orang muda boleh ngaji pasal lain. Jadi orang tua ni ngaji pasal lain. Sungguh kita ngaji mak wajib muttasil. Letak nama muttasil kita tak tahu apa-apa. Mak jaiz mufassir, letak nama mufassir pun kita tak tahu apa pun nama mufassir. Muttasil ni berhubung, mufassir ni bercerai. Apa letak nama muttasil, apa letak nama mufassir tak tahu. Kemudian tu tahulah sebab biasa dengar dalam orang ngajar tajwid tu. Gitu dia orang ngaji sekarang. Cuma tak tahu sebab apa dia letak nama mak lazim. Bagaimana? Adalah ulama letak istilah ilmu ni ada sebab dia lah. Istilah ilmu ni tak ada masa Nabi belaka. Kenapa hak ni panggil nafsiyah, hak ni salbiyah, nama dia ma'ani, nama dia maknawiyah. Ulama letak nama tu. Letak nama tu istilah ilmu dia panggil panggilan ilmu. Hak tu tak ada masa Nabi belaka tu. Tak ada masa Nabi belaka. Ikhfa, izhar, idgham, ikhlas ada masa Nabi? Ada. Ulama belaka yang buat tu. Tapi ulama letak nama ni ada kerana lah. Berarti letak nama ikhfa, izhar. Tapi ada tak masa Nabi sebut ini ikhfa, ini izhar? Tak ada. Semua tu ulama belaka yang letak nama. Ulama letak nama ni ada sebab lah dia letak nama tu. Dia ulama letak nama kerana bacaan-bacaan begian-begian bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu jelah. Bacaan Nabi tu waktu baca cara ikhfa, waktu baca cara izhar, itu baca cara idgham bi gunnah ke bila gunnah ke tak kiralah. Jadi cara bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi letak nama tu ulama yang letak, bukan Nabi yang letak. Ada ni. Jadi ulama yang susun. Tapi ambil daripada mana tu? Ikhfa izhar, ambil daripada bacaan Quran Nabi. Tapi ikhfa izhar tu Nabi yang sebut. Nabi tak sebut nama gitu. Tapi bacaan seumpama tu adalah bacaan Nabi. Gitu jelah. Ada ni. Ilmu-ilmu yang ada di kita tak ada masa Nabi belaka, nama tu tak ada. Susunan wujud kena bakok tak ada masa Nabi. Susunan wujud kena bakok tak ada. Tapi ulama susung sifat wujud kena bakok ni, ini akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Susung tu. Ulama yang susung. Kalau buat pekoh ulama bahagi, ini nama dia syarat, hak ni nama dia rukun. Masa Nabi ada tak sebut bermula syarat sembahyang? Tak ada. Nabi bersabda bermula rukun sembahyang ada 13. Tak ada Nabi kata gitu. Lepas tu yang jadi timbul syarat semayang ada 4, ada 5 tu. Syarat rukun semayang ada 13 tu. Ulama belaka yang susung tu. Satu ulama susung. Tapi hak nak ulama susung ambil mana tu? Ambil hak Nabi lah. Tapi Nabi tak ada lah susung. Syarat semayang pertama, syarat semayang kedua. Tak ada Nabi susung gitu. Jadi susunan tu semua ulama belaka. Letak nama-nama air pun ulama belaga letak. Air mutlak ke, air mustakmal ke, air mutanajis ke, air mutaghayyir ke. Tu ulama belaka. Tu air musyammah ke. Tu ulama belaka letak nama tu. Istilah tu, panggilan tu. Tak ada Nabi bersabda bermula bahagian air ada berapa-berapa. Tak adanya. Ulama belaka. Sebab tu sekarang ni kalau tak mau pakai ulama, nak pakai direct pada Quran hadis, nak pakai macam mana?
Pandai ni. Sebab ulama ambil di Quran hadis, ulama pun susung. Hak tu pun tak sempat nak belajar dah kitanya. Maknanya ulama ambil Quran hadis, ulama masuk siap-siap nak bagi kita makan je. Gitu je. Ada ni. Tapi di makanan kita makan tu tak ada rupa pun. Rupa apa? Tak ada dah. Rupa apa? Rupa kuah ke, halia ke. Rupa apa? Tak ada dah situnya. Tahu rasa je. Tapi kan bahan dia apa? Tak tahu. Ada ni. Kita hanya rasa masakan siap dah. Tapi hak masak siap ni ambil bahan ni gitu lah. Kita samalah. Kita ambil siap dah. Lepas tu hak asalnya Quran hadis kita tak pandai pun Quran hadisnya. Hanya tahu hasilan dia je. Hukum dia gini. Mana kita ambil wa'amal je. Mana kalau kita kata kok siap dah, makan je. Siap dah makan je. Hak ni mana ambil ngaji amal je. Tak ada pun ayat Quran situ sebut, tak ada pun hadis situ sebut. Nak jumpa ayat hadis kan ambil kitab besar lah pulaknya. Hak tu macam kita kata nak jadi tukang masak profesional lah pulaknya. Kita ni hanya nak makan je. Gitu je. Tapi ulama letak nama tu ada kerana lah. Tu tanya mak lazim tu kalau letak nama lazim. Sebab kita disebut lazim ni jadi lain makna, kebiasaan, dah bukan gitu. Lazim ni dengan bahawa apabila Allah bersifat dengan sifat qudrah, Allah bersifat dengan kaunuhu qadirah pada sedia kala. Gitu tu melazimi. Waktu saya mengaji dulunya berekeh. Sekarang ni sebut berekeh ni tak berapa nak faham mana orang kita ni. Ni ke sama negeri dah ni. Sama Terengganu. Kalau orang hak luar lagi tu sama Telah lah. Hak luar tu lagi tu sama Telah. Tak, bukan kuliah ni live. Apabila kuliah ni live, yang mengikuti tu bukan hanya negeri Terengganu. Kita kalau Terengganu, Kelantan ni dia logat tu lebih kurang je. Logat Kelantan orang Terengganu boleh faham sangat. Logat Terengganu orang Kelantan boleh faham. Dia lebih kurang je Terengganu Kelantan ni. Kalau pergi belah luar-luar, dia tak faham dah. Dia Terengganu dengan Kelantan ni ada segi logat lebih masyhur Kelantan. Duduk di negeri lain-lain cakap Kelantan orang luar boleh faham lagi. Kalau cakap Terengganu ni kurang sikit. Tu cakap Terengganu bandar dah tu. Kalau cakap Terengganu Kuala Berang, tu. Cakap Terengganu Kuala Berang. Cakap Kuala Berang. Orang bandar ni tak reti bukan orang luar. Cuba pergi pasar Kuala Berang. Faham ke tak? Cocok bunyi. Dah. Orang bandar tak faham kalau orang cakap. Dah ni. Dia ada lorak dia. Mu nak birau bomah dia kata. Tu ingat masa budak-budak. Dia anak berok. Mu nak birau bomah dia kata. Dia suruh birau bomah. Lepas tu ayam makan lah lepas tu. Ni cerita zaman dulu lah. Mana ada jambang-jambang. Jambang dia lah di hujung pagar ni adalah jambang. Jauh. Nak ke hujung pagar tu. Jadi kelas kita ni umum. Kau ikut tu orang luar-luar. Kadang-kadang kena ni. Kena jaga sikit lah. Sebutang tu. Hari Sabtu baru ni ada jumpa dengan orang Sarawak. Dia mari Terengganu. Dia ada rombongan dia lah. Mari Terengganu, mari Kelantan, ada rombongan dia. Jadi kita faham lah. Percakapan dia dengan percakapan kita ni sangat jauh lagi. Kalau kita Terengganu dengan orang Johor, dekat-dekat je. Orang Terengganu dengan KL, dekat-dekat je. Badan ni. Kalau orang Sarawak tu, dia lain sikit. Jadi kadang-kadang dia kata, ulang dengar bukan nak faham masalah aja. Nak faham bahasa dulu. Nak faham logat.
Ada yang kata dia bertahun-tahun turut. Hok mula-mula tu nak faham bahasa. Nak faham bahasa baru tu. Kemudian barulah boleh turut. Jadi kita ni kena ra'i jugalah orang hok nak cari ilmu. Terkadang di tempat mereka tu agak kurang. Yang bawa rombongan Sarawak ni ada seorang ustaz ni dia agak luah, dia mengajar luah satu Malaysia, Sabah, Sarawak dia mengajar satu Malaysia. Kalau macam saya ni memang tak boleh lah, orang nak ajak ke mana-mana. Kalau dengan kelas saya tidak terganggu, insya-Allah. Mana kelas terakhir Duha hari Sabtu. Hari malam Ahad tak ada, hari Ahad tak ada, malam Isnin tak ada. Kuliah mula-mula Duha Isnin. Kelas terakhir Duha Sabtu. Kuliah mula-mula Duha Isnin. Orang nak ajak ke mana-mana tengah ni je. Ustaz hak Duha hari Sabtu tu ustaz batal sekali. Minta maaf kata doa. Doa kata dia suruh batal lah, nak ambil masa 2 hari ke, nak buat program ke. Kalau nak suruh batal hak kelas saya ada, minta maaf lah kata. Kalau boleh pergi selepas ada Duha Sabtu, boleh sampai Terengganu sebelum Duha Isnin, insya-Allah. Insya-Allah. Kalau tidak mandak lah. Hak ada hak 2-3 minggu lepas tu, hari Isnin dia yang buruh masjid repair. Dia minta cuti sekali. Dia minta cuti hak 2 hari Isnin tu. Pihak masjid minta cuti sebab dia nak sama masjid. Minta cuti dah panjang sikit ni, pergi Kedah dengan Penang. Lama dah orang ajak, lama sangat dah orang ajak. Tapi masa tu tak boleh. Bila Duha hari Senin tu masjid tangguh sekali, pergi Kedah dengan Penang. Gitu je lah. Maknanya boleh pergi jikalau tidak tergendala hak kuliah ada dah. Hak jauh-jauh tu memang tak lah. Tapi hak ustaz ni dia rata-riti Sabah, Sarawak, dan dia ada hubungan dengan pihak berkuasa agama negeri dan diberi tugas untuk mengajar guru-guru agama di negeri. Bukan mengajar orang ramai, bukan. Ajar guru-guru agama. Ajar tauhid contohnya. Dia kata guru agama sendiri pun bab tauhid cukar cemaking. Guru agama sendiri pun bab tauhid. Faham tak ni? Jadi kadang-kadang orang jauh-jauh ni nak belajar, terpaksalah mengikuti umpama live FB. Hak di Fotoni ke. Tapi kalau orang macam Sarawak tu nak ikut hak Fotoni tu, hak tu kena ambil masa lah. Sebab lorak dia tu, lorak Fotoni tu kena ambil masa lah. Tapi gitulah cara mereka nak dapat ilmu. Kena belajar seumpama hak panggil apa? Alam maya. Tahu tak alam maya? Tahu alam maya? Bukan alam mimpi. Alam mimpi tu lain. Alam maya dia panggil. Kena belajar cara alam maya. Jadi fikir gitulah. Kadang-kadang nak sebut satu-satu perkataan tu kena tak boleh buat, tak boleh pekat sangatlah. Pekat lorak negeri. Gitulah, tak boleh pekat sangat. Bukan nak cakap umpama cakap bahasa baku, bukan ni. Cuma untuk orang lain. Nak sedapnya kita mengajar cakap Terengganu sungguh lah. Cakap Terengganu sungguh. Tapi jangan kata juga ni ramai-ramai ni bukan orang Terengganu belaka ni. Ramai ni bukan orang Terengganu pun. Jadi kena kira jugalah nak sebut tu. Ni kalau kita sebut lazim, kita pun sendiri pun tak faham apa dia lazim. Lazim kebiasaan, bukan berekek. Berekek tak faham. Lepas tu nak cerita macam mana? Tu lorak, bahasa tu penting.
Macam dululah saya sebut sebut macam cerak. Padahal perkataan cerak ni bagi saya macam perkataan Terengganu. Sebut mulut cerak. Kemudian baru tahu ustaz, cerak tu apa? Oh, orang tak faham cerak tu apa. Kena cerak ni bukan logat Terengganu. Tapi kalau tanya balik, logat Terengganu juga kira-kiranya. Kalau kamu pergi, cerak boleh. Orang lain boleh belaka, kamu tak pergi tu kenapa? Kalau kamu pergi, cerak boleh. Tu cerak pasti. Sahih boleh. Sebab ni kita ngaji pegangan kena cerak. Mana kena cerak? Satu-satu pegang kena pasti, kena sahih, kena jelas. Tu cerak. Tapi tak faham orang kitanya. Tak cerita lagi orang orang Sarawak tu lagilah. Siapa ada yang mengatakan bertahun turut kuliah ni untuk faham logat. Sebab apa? Nak ke ilmu. Orang hak nak, orang hak tak embuh. Kalau kita ngajar cakap putih, dia tak ngaji juga. Kalau dah hak tak embuh tu, dia tambuh gitu jelah. Tak faham lah, payah nak faham lah. Orang ni bukan faham tak faham huraian. Logat dia tak faham dah. Pandai ni. Kita ni logat kita faham. Tapi huraian tu kita payah nak faham. Orang ni pula bukan kata huraian. Logat tu tak faham dah. Kena sentiasa mengulangi untuk faham bahasa tu dulu. Cuma sekarang dalam FB tu nampaknya ada orang yang tolong terjemah. Kalau perkataan hak Terengganu adalah orang tolong terjemah, gitu je lah. Kena kira juga. Kira pada orang-orang jauh-jauh yang nak ambil ilmu. Tadilah sampai ke dia ditugaskan untuk mengajar guru agama pun dalam bab pegangan. Abang apa ni? Dah hujung pangkal. Macam ni. Tu dah cerita lagi orang-orang ramai, orang awam. Mana kita kelas ni kena tu sikit lah. Kena bunyi standard sikit lah. Payah kadang-kadang. Dah orang Terengganu, kan cakap Terengganu, hak mudah. Tapi kena jaga sikit lah. Ni hak kita ni, hak bahasa kitab ni. Melazimi. Kaunuhu qadiran, satu sifat yang melazimi bagi sifat kudrah. Allah bersifat dengan sifat kudrah pada sedia kala. Allah bersifat dengan kaunuhu qadiran pada sedia kala. Melazimi makna apa? Seolah-olahnya kaunuhu qadiran ni lah yang melekatkan kudrah di zat Allah. Seolah-olah. Ni melekat dalam kitab Al-Misbahul Munir. Kaunuhu qadiran seolah-olah yang tambah kudrah di zat Allah Ta'ala. Itu dalam kitab Pati Paridah. Seolah-olah ni. Tapi bila kita faham dah, kaunuhu qadiran satu sifat yang melazimi bagi sifat kudrah. Melazimi maksud apa? Kita faham dah. Tak payah pakai lah ikat pun tak payah pakai lah. Kita faham dah. Jadi kaunuhu qadiran, kudrah zat Allah, zat diri Allah, zat yang wajib ada. Kemudian di zat Allah ada sifat kudrah pada sedia kala. Sifat kudrah di zat Allah ni sifat yang ma'ani, sifat yang ada. Jadi zat Allah zat yang ada, sifat kudrah Allah sifat yang ada. Jadi macam mana sifat yang ada, umpama kudrah sampai ke kalam, ada di zat Allah. Seolah-olahnya kaunuhu qadiran ni lah yang melekatkan sifat kudrah di zat Allah Ta'ala. Gitu. Yang kita bicara melepasnya, buat banding dengan hak kita senang. Ni zat kita, tubuh kita ni satu zat yang ada. Ada ni zat kita ni. Kemudian Allah letak sifat kudrah di zat tubuh kita. Kudrah tu sifat yang ada dia panggil.
Walaupun kudrah tu kita tidak boleh melihat, tapi kita boleh merasai. Ketika tak ada kudrah, lesu je. Ketika ada kudrah, rasa gagah je. Ha tu. Mana ni? Ketika lesu tu, kudrah tak ada lah tu. Kena tidur je. Kenapa tidur je? Allah lah, lesunya lah. Mana apa ni? Sifat kudrah tak ada lah tu. Alhamdulillah, lepas tu jadi nampak sihat. Mana apa? Tuhan letak sifat kudrah di tubuh kita. Zahirnya kerana kita makan ubat ke, makan pemakanan ke. Jadi alhamdulillah, jadi bertambah bertenaga. Sebab apa? Sebab Tuhan letak kudrah, tenaga tu di tubuh kita. Jadi tubuh kita ni satu benda yang ada. Kudrah tu satu sifat yang ada. Jadi macam mana sifat kudrah tenaga nak lekat di tubuh kita? Tuhan jadikan satu sifat lain pula. Tuhan jadikan sifat kaunu qadirah, sifat itulah yang melekatkan kudrah tenaga di zat tubuh kita. Gitu kan. Jadi maknanya bukan Tuhan bubuh kudrah je di tubuh kita. Tuhan jadikan kaunuhu qadirah satu sifat lain pula yang melazimi, yang melekatkan sifat kudrah tenaga di zat tubuh kita. Tu. Faham tu? Kan? Tu hak melazimi tu. Hak ni hak jalanan sifat 20. Atas kaul yang mengisbat akan dia, yang menetap akan dia, akan maknawiyah yang 7, kaunuhu qadirah sampai kaunuhu mutakalliman. Daripada kaunukan sampai kaun mutakalliman, mengisbatkan dengan bahawa kaunuhu yang 7 ni wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang atas jalan tafsil. Nak bicara bab dalil. Bila kita berpegang atas jalan tafsil, kita kena ada dalil lah. Apakah dalil yang kita berpegang Allah bersifat kaunuhu qadirah? Apakah dalil kita berpegang Allah bersifat kaunuhu muridan sampai kaunuhu mutakalliman? Kita wajib berpegang, kita wajib berdalil. Tiap-tiap pegangan kita tu berdalil. Kita sebut kata dalil ni kita fahamlah. Tahu? Dalil ni bukan bahasa Melayu, bahasa Arab dalil ni. Dalla yadullu dalilan. Dalil. Apa dia dalil? Kalau bahasa kita kok penunjuk. Dalil ni penunjuk. Gitulah. Sebab tu dalam setengah-setengah kitab, dalil ni diterjemah dengan pengecaman. Kitab Jawi. Dalil Allah bersifat dengan sifat kudrah disebut dengan pengecaman. Allah bersifat dengan sifat kudrah, pengecaman. Kita ni pengecaman tu hak bila berlaku kematian, pengecaman kan gitu. Contohlah kita kata mayat tu mayat yang sudah tidak dikenali, maka pengecaman dia pakaian dia, ada barang-barang di tubuh dia. Pengecaman dia kerana ada tandaan-tandaan di tubuh dia. Nak tengok di muka tu dak cam dah siapa mayat ni, maka boleh cam tu. Boleh cam kerana apa? Kerana pakaian dia, kerana barang-barang dia. Tu panggil apa? Pengecaman. Jadi pengecaman ni dalil tandaan bahawa mayat ni mayat sianu-sianu. Dalil dia, pengecaman dia ni barang-barang ni. Gitulah dipanggil pengecaman. Faham tak ni? Jadi dalil tu dia telok pengecaman. Kita pengecaman hak mayat jadinya. Dalil. Kalau kata apa? Tandaan. Dalil tu tandaan. Jadi kita wajib berpegang atas dalam tafsir terperinci kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakallimah. Wajib bersertakan dengan dalil lah. Apakah dalil kaunuhu ta'ala qadiran? Dalil sifat maknawiyah yang 7. Diketahui akan dia, akan dalil segala sifat ini
daripada segala dalil sifat ma'ani yang telah lalu. Apa kalau dalil Allah bersifat dengan sifat kaunu qadirah? Dalil Allah bersifat dengan sifat kudrah lah. Apa kalau dalil Allah bersifat dengan sifat kudrah? Ada makhluk ini, maka ada makhluk inilah yang menjadi dalil Allah bersifat dengan kaunuhu ta'ala qadiran. Gitulah. Kalau dalil akal lah. Kalau kita pakai dalil Quran, apa kalau dalil Allah bersifat dengan kudrah? Dalilnya wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dalil Allah bersifat dengan sifat kudrah, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan ia Allah atas tiap-tiap sesuatu amat kuasa. Itu dalil Allah bersifat kudrah. Itulah dalil Allah bersifat dengan kaunuhu qadiran. Gitu kan. Dalil Al-Quran Allah bersifat dengan sifat iradah. Innallaha yaf'alu ma yurid. Panjang laginya, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Innama amruhu iza arada. Itu dalil Allah bersifat dengan sifat iradah. Itu juga dalil Allah bersifat dengan kaunuhu muridan. Apa kalau dalil Allah bersifat dengan sifat ilmu? Kalau pakai dalil Quran, dalil yang sama, dalil bagi kaunuhu ta'ala alim yang samalah. Dalil sama basar, wa huwas sami'ul basir, dan ia Allah amat mendengar lagi amat melihat. Itu dalil bagi sifat ma'ani, sama' dan basar. Itu juga menjadi dalil bagi sifat maknawiyah, kaunuhu sami'an dan kaunuhu basiran. Gitu ya. Dalil sifat maknawiyah ialah dalil bagi sifat ma'ani. Dalil bagi kaunuhu ta'ala qadiran ialah dalil bagi sifat kudrah. Sama ada dalil akal, dalil yang sama, ataupun dalil ayat Al-Quran, dalil yang sama. Ayat pentingnya wajib berdalil. Tiap-tiap aqaidul iman yang kita nak pegang wajib berdalil. Jangan hanya semata-mata turut orang tanpa berdalil. Adapun dalam bab fiqh, memang kita semata-mata turut orang. Turut orang tu siapa orang? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun orang. Orang lah, kedok orang. Turut orang ni termasuk turut Imam Syafi'i ke, turut Imam Nawawi ke, turut Ibn Hajar ke, turut orang lah tu. Turut guru yang mengajar ke, turut orang lah tu dia panggil. Kita bab fiqh memang turut orang. Bab tauhid tak boleh turut orang, kena ada dalil sendiri. Bab fiqh memang kita turut orang. Dan kita wajib kena turut ulama-ulama muktabar. Turut orang tu ulama muktabar lah. Jangan turut sama guru. Turut sama kawan, jangan. Dia pun tak erti mana tu yang duk turut ke dia. Duk bicara, macam mana kamu? Hukum dia macam mana? Oh, kamu kata seumpama tu, saya turut kamu lah. Siapa dia tu? Jangan duk turut gitu. Mana kita fiqh memang turut. Kita turut orang lah fiqh ni. Kita bersembahyang rukun 13. Nak semayang kita takbiratul ihram. Mana dalil? Dalil hadis Nabi mana? Takbir tu. Dok kita tu turut orang. Mana ni? Macam kita kata, kamu pegang Tuhan kuasa, kitab tulis gitu, turut orang dia panggil gitu. Tauhid tak boleh gitu, fiqh tak apa. Dalam kitab tulis Allah kuasa, kita turut kitab ah. Turut orang, kita ada dalil sendiri. Berpegang Allah Ta'ala kuasa, ni langit bumi ni. Tu dalil. Kena ada dalil kalau bab tauhid. Bab fiqh, kita takbir, mana dalil? Kita berniat qasad ta'arud ta'ayyum, mana dalil? Kita baca Fatihah, mana dalil?
Oh, mama kita duk tanya dalil. Duk semayang hari-hari. Mana dalil? Maknanya kita turut ulama. Dalil lengkap. Dalam kitab besar-besar disertakan dengan dalil. Dan kita ngaji perekat untuk setakat amal, kita hanya taklid turut orang semata-mata, turut ulama muktabar. Tapi kenapa ni? Dia panggil kita muqallid, turut semata-mata, tak ada dalil. Dalil ada, kita tak tahu dalil. Tak apa dalam bab fiqh. Bab fiqh gitu lah. Ada ni. Kita berwudu, ada rukun wudu yang 6 perkara. Mana dalil? Mana dalil? Dalil Al-Quran mana? Maka dia ingatlah dalil. Iza kumta ila solah. Ni. Apa lah? Awal ayat tu. Iza kuntum ila solah faghsilu wujuhakum, basuh muka. Wa aydiyakum ilal marafiq, basuh tangan sampai ke siku. Wamsahu biru'usikum, sapu kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain, basuh kaki sampai ke buku lali. Tu dalil ayat Quran. Kita ingat ke tak? Kadang-kadang tak ingat. Dalil niat pula rukun wudu yang pertama. Dalil tertib pula rukun wudu yang ke-6. Mana dalil? Yang ambil wuduk tu basuh muka dulu, basuh tangan, sabu kepala, basuh kaki. Tukar tak boleh ke? Tak boleh lah, kena tertib. Mana dalil? Mana dalil? Dalil hadis mana? Dalil ayat mana? Kita turut orang. Turut kitab-kitab fiqh, turut ulama-ulama muktabar dalam bab fiqh, okey. Bahkan kita wajib turut ulama-ulama muktabar. Wajib kita taklid turut ulama muktabar. Tauhid tak boleh turut, kita wajib berdalil sendiri. Sebab apa? Sebab tauhid ni usuluddin, tapak agama. Dia kena teguh sendiri. Kena teguh sendiri. Dengan bahawa tinggal seorang pun tetap. Ada ni. Tinggal seorang berpegang Allah Ta'ala ada. Tak gerak. Sebab apa? Ni langit bumi ada ni. Ni dalil Allah ada. Ni langit bumi ada, ni dalil Allah ada. Orang tinggal belaka dah. Termasuk orang yang ajar kita dahulu, yang Tuhan ada pun dia kata tak ada dah contohnya. Dah. Kita ada dalil kita sendiri. Kita ada dalil kita sendiri. Ada langit, ada bumi ni. Dalil Allah Ta'ala ada. Tak gerak dah. Itu dalam bab tauhid. Nak suruh kemah pagi tu mana? Yang pertama kita berpegang Allah ada tu 100% dah. Dia panggil jazam, putus dah. Jazam putus dia kena apa? Kapit ke panggil? Kena dengan dalil pula. Kita pegang Allah ada, tak gerak dah. Pula ni, kejap dah, putus dah. Kena ambil pula dalil pula, kena efek dengan dalil. Tinggal seorang pun gitulah pegangan kita. Ni tauhid. Dalam bab fiqh ni banyak khilaf ulama. Sekali turut Imam Syafi'i dalam keadaan tertentu kesukaran, kita turut orang lain pula, turut Imam Hanafi. Dalam keadaan tertentu agak payah nak turut Imam Syafi'i, kita turut orang lain pula, turut Imam Maliki. Tu fiqh. Ada ni. Mana kita ngaji fiqh ni memang tak ada dalil lah. Cuma tahu hukum. Ni rukun dia, ni syarat dia. Ni jangan buat ni, batal ni kalau buat gini. Mana dalil kata batal? Mana dalil kata batal? Bersentuh suami isteri, batal wudu. Mana dalil? Tu Nabi pegang kaki Aisyah radhiyallahu anha tu. Aisyah terpegang betis Nabi ketika Nabi sujud tu. Nabi dalam semayang, Nabi dah berhenti pun semayang. Ada ni. Nabi tengah semayang, nak sujud lepas, Nabi alihkan kaki Aisyah, Nabi pegang. Aisyah terpegang kaki Nabi masa Nabi sujud, Nabi tengah semayang. Tu, dah batal apa? Yang panggil batal tu, pakai batal tu ambil mana pula? Kita pun pening dengar. Pening dengar gitunya.
Kita pakai Quran kata. Quran kata macam mana? Aula mastumun nisa, ataupun menyentuh kamu akan perempuan. Quran kata batal. Lepas tu hak Nabi tu macam mana pula? Hak Nabi buat tu. Ulama pun ijtihad pula macam mana hak berlaku pada Nabi, macam mana hak ayat Quran kata batal. Tu bab fiqh. Tapi kalau sebut dalil pun kita dengar pening pula jadinya, sebab satu dalil ulama fiqh berbeza pandangan. Itu dalam bab fiqh. Tauhid satu jalan. Tauhid itu dalam. Yang kita semayang niat tu muqaranah tu dalilnya mana? Yang jadi muqaranah tu Allahu Akbar sahaja aku semayang fardu zuhur. Allah macam Tuhan tak tahu nak semayang zuhur dianya. Duk bilang dia Allahu Akbar ni kena hadirkan kebesaran Allah Ta'ala. Kenapakah disyariatkan semayang ummah Nabi ni dimulai dengan takbir? Ummah dahulu ada semayang, tapi bukan mula dengan Allahu Akbar. Ada mula dengan tasbih, ada mula dengan tahlil. Semayang Nabi kita je, semayang syariat Nabi kita je. Nak semayang mula dengan iza kumta ila salah fakabbir. Nabi kata, bila berdiri kamu pergi semayang, maka hendaklah kamu takbir. Jadi syariat Nabi kita je. Semayang mula dengan takbir. Kenapa semayang mula dengan takbir? Untuk menghadirkan kebesaran Allah Ta'ala. Berpindah rukun je Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ni sentiasa ulang ni. Berpindah rukun kan, takbir intiqalat tu kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, untuk sentiasa ingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala semayang ni. Jadi dimulai semayang dengan takbir untuk menghadirkan kebesaran Allah. Tiba-tiba Allah tu saja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat tunai makmum menghadap kiblat kerana Allah. Lelah jadinya. Guna. Kenapa niat wajib muqaranah? Apakah dalil dia? Kita tak reti dalil tu Imam Syafi'i gitu je lah. Kalau 3 mazhab yang lain tak wajib muqaranah dalam Allahu Akbar. Orang perempuan contohnya pakai baju putih dia tu, nak buat apa? Nak nyapu rumah? Nak buat apa? Nak semayang dah tu. Lepas tu cukup lah tu niat dah tu. Kalau mazhab Hambali. Kalau mazhab Hanafi pula tadi turun tangga tadi, nak pergi mana tu? Nak pergi semayang fardu zuhur. Niat dah tu. Kita turun tangga nak pergi mana? Turun tangga tak tahu lagi nak pergi Sabasung ke nak pergi masjid tak tahu lagi ni, ikut kereta bawa gitu. Mandi siap-siap pakai comel-comel dekat dengan Zuhur tu, bawa kereta rumah nak pergi mana? Nak pergi Sabasung. Mesti nak mari semayang Zuhur. Dah tu tak niat lagi ke? Kata mazhab Hanafi. Dok, dan mazhab Syafi'i kita wajib muqaranah. Waktu tak panggil niat tu panggil azan baru. Niat mesti duduk dalam Allahu Akbar. Dalilnya mana? Dalil saya turut orang je, turut Imam Syafi'i rahimahullah. Gitu je lah. Man qallada aliman laqiyallaha salima. Siapa iaitu ulama-ulama muktabar, dia akan berjumpa dengan Allah hal kadang selamat. Gitu je. Dalil tak reti bab fiqh gitulah. Tauhid kena ada dalil sendiri. Tak boleh turut orang lain walaupun orang itu ulama besar sekalipun. Fiqh kita turutlah ulama-ulama muktabar. Tapi nak ceritanya memang kita duk amal selama ni tak ada dalil. Memang tak ada dalil. Cuma kita ni ambil hak siap-siap dah, hak ulama susun. Tu pun belajar dah habis-habisnya. Hak ambil hak siap dah pun tak reti-reti juga kitanya. Itu cerita bab berdalil. Tauhid wajib berdalil sendiri. Fiqh kalau kita ni bukan sampai tahap mujtahid, kita wajib kena taklid turut imam-imam yang muktabar. Gitu je. Tauhid tak boleh berdalil, berdosa. Tak boleh turut orang semata-mata, berdosa. Pada ni. Adapun fiqh wajib kita taklid ulama-ulama yang muktabar, turut ulama-ulama muktabar. Tu beza. Tauhid usuluddin
Dengan fiqh furu'uddin. Tauhid tapak agama, fiqh dipanggil furu' agama, cabang agama. Dok, kita pun kadang-kadang kena ada ilmu tambahan juga. Mari pesen pelik-pelik, dia tekan kita, nganga kita. Kamu takbir ni, kamu bilang buat apa lagi saja aku sembahyang fardu zuhur, Tuhan tahu dah. Allahu Akbar, hadirkan kebesaran Allah Ta'ala. Bukan duk bilang saja sembahyang fardu zuhur. Dengar kita pening pula kitanya dah. Kita kodok beramal, dia mari cerita pula dengan alasan yang logik. Mana kita? Pening pula kitanya. Dia kalau kita buat pekoh ni ada dalil, kemas sikit. Mari pandang lain, dalilnya bergiam-bergiam. Pandangan mazhab Syafi'i dalilnya bergiam-bergiam. Senanglah. Tapi kita orang awam tak wajib. Kalau kita nak tanya dalil pun, tak tanya pun tak apa. Tapi cuma kita orang mengaji ni, kalau benda pelik-pelik tu, sertakan dalil lah. Ataupun sertakan tempat ambilan, kitab mana. Hak pelik-pelik lah. Kalau hak fardu ain, hak biasa-biasa, tak payahlah kita sebut kitab mana-mana. Kalau hak tak pernah kau dengar ni, ada dalam kitab mana, sebut nama. Ada ulama ni ada nama. Nama apa ulama kata tu? Adalah orang alim kata. Orang alim mana? Ni ada bahasa gitu dalam kitab. Ulama kata, orang alim kata, kitab mana? Apa tanya, dia pun beritahulah kitab. Cari pas sudah tak jumpa. Tanya balik, kamu kata dalam kitab tu saya tak tahu. Saya pun gamuk je kitab dia kata. Oh, nak pelepah diri. Kita punyalah cari dalam kitab, tak ada. Kena tak ada dalam kitab Lepas tu kamu ambil mana? Ada ulama kata. Ulama kata tu siapa? Hak benda yang pelik-pelik lah. Kita duk ngaji asas-asas ni. Lah, nak dalil kok. Orang ngajar pun tak bawa kitab juga. Orang mengajar ni dia boleh datangkan dalil Al-Quran ke, dalil hadis Nabi ke. Bukan ingat sangat. Dia ada kitab di hadapan dia sebagai rujukan. Bukan dia ingat pun. Oh, dia boleh datangkan dalil hadis Nabi satu-satu hukum. Tengok depan tu ada kitab. Kalau sekarang kan depan tu ada benda apa? Ada skrin tu. Itulah hak dia duduk main-main tu. Okay, komputer. Dia duduk main. Dia boleh sebut dalil sebab apa? Tu ada depan tu. Ada ni. Jadi kalau mari kosong kitab kecil-kecil, kalau tanya dalil, kesian kau ngajar, sebab dia pun tak ingat juga. Mana kalau hak benda-benda asas lah. Kalau hak pelik-pelik tu tadilah kalau tanya dalil, sepatutnya kita jawab je lah. Kalau tak boleh jawab lagi, insya-Allah lah dalil tu saya akan kemukakan, kelas akan datang gitu. Hak pelik-pelik lah. Jangan semua benda nak dalil. Sagi satu tempat tazkirah. Ustaz, kami di sini satu hukum kena sertakan dengan qala Allah. Satu hukum kena sertakan dengan qala Rasulullah. Jangan sebut hukum wajib sunat je. Kena datangkan firman Allah Ta'ala. Kena datangkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami kalau tak sertakan dengan ayat Quran di Nabi, kami tak pakai. Allah kata susahlah kita mari kosong je. Kitab pun tak ada, hanya jemputan tazkirah je. Oh, kalau nak dalil tak larat kitanya. Oh, jadi gitu sini. Kalau tidak bersertakan dengan dalil, tak mau amal lah. Saya pun tanya dah tadi, kita sembahyang maghrib 3 rakaat. InsyaAllah nanti kita sembahyang isyak 4 rakaat. Manakah dalil maghrib 3 rakaat? Manakah dalil isyak 4 rakaat? Mana dalil? Awak kata tadi tanpa berdalil kami tak mau amal. Kamu amal maghrib 3 rakaat, isyak 4 rakaat. Kamu sembahyang maghrib rukun 13. Kamu sembahyang isyak rukun 13. Mana dalil rukun 13? Senyap tak kata apa. Lepas tu tak bunyi hak handalang tu lah. Duduk depan pula tu. Hak debel dia.
Jadi sebelum dimakan kita tengok dulu dia setara mana. Dan nak dalil. Betul lah kita main maghrib 3 rakaat. Mana dalil? Kita dah ingat dalil. Dalil adalah kita dah ingat. Dah lah sebut kata wajib. Kadang-kadang ingat dalil, kadang-kadang tak ingat dalil, gitulah. Mana bukan salah nak minta dalil tu. Biar padang lah, apa kan? Padang dengan benda. Gitulah. Padang dengan benda nak minta dalil ni. Tugu saya pernah. Marilah orang jumpa dengan Tugu saya almarhum Baba Najmuddin. Minta dalil. Minta kitab. Tugu pun ambil kitab ni. Ni kitab ni lah masalah yang awak tanya ni. Ni muka surat ni. Dia kitab serta beri muka surat dah. Dia pun ambil. Baba ni kitab Arab saya tak pandai nak baca. Baba tolong baca. Awak nak dalil, nak kitab. Saya beri kitab awak baca sendirilah. Saya tak pandai nak baca kitab Arab. Baba bacalah. Kalau saya baca, saya boleh kacik awak, dia kata. Awak baca sendirilah nak dalil kau. Padat ni. Bukan Tugu marah. Tapi tak pandang dengan benda. Tak pandang dengan orang. Oh, mari jumpa direct tu beri kitab Arab. Beri muka surat. Saya beri muka surat dah kawaknya. Awak baca je dalam tu. Tak pandai nak baca. Nak suruh Tugu baca pula. Kalau saya baca, saya boleh baca lari ikut lain pun tak apa. Dia tak tahu pun. Orang apa tu? Nak beri sedar. Bukan Tugu marah tanya dalil, bukan. Tanya kitab. Tak ada Tugu marah. Kita kadang-kadang benda pelik tanya kitab juga. Tugu tahulah kitab. Ni macam macam lah kodok-kodok kita faham amal. Kalau kita mengaji tu pun nak faham pun payah dah. Nak ingat lama pun payah, nak tanya dalil. Tapi kalau bab tauhid kena ada dalil sendiri. Kejap pegang berserta dengan dalil. Hak aqaidul iman yang 50. Yang biasa saya tekan hak dalil sidik, amanah, tabligh, fatanah. Apa dalil? Apa dalil Nabi Rasul sidik? Dalilnya apa? Ayat Quran. Kalau kita ingat Quran mudah je lah. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Dan telah benar oleh Allah dan telah benar oleh Rasulnya. Rasul bagi Allah. Itu dalil ayat Quran. Kita ingat ayat Quran. Dah ingat dalil akalnya mana? Kita pegang kejap Rasul benar. Mana dalil? Kadang-kadang tak pun nak lepas. Kalau dari Quran tadilah. Kita dah ingat ayat. Wa ma yantiqu anil hawa in illa wahyun yuha. Dah ingat ayat tu? Tidak bertutur Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan tidak bertutur Nabi daripada nafsunya, bukan wahyu daripada Allah. Apa yang Nabi bertutur? Wahyu daripada Allah. Bila wahyu daripada Allah, wajib benar, mustahil dusta. Itu dalil Al-Quran. Ada ni. Itu dalil Al-Quran. Dalil akal. Kalau kita ingat Al-Quran, cukup dah dalil Al-Quran. Tapi Al-Quran kita dah ingat. Kita pakai dalil akal. Apa kalau dalil akal Rasul benar? Apa kalau dalil akal Rasul amanah? Kalau saya sebut dalil Quran, kena ingat Al-Quran lah. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Dan telah benar oleh Allah dan telah benar oleh Rasulnya. Rasul bagi Allah. Lagi ingat ayat. Kalau amanah mudah aja. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Atiullah wa atiur rasul. Taat kamu akan Allah dan taat kamu akan Rasul. Itu dalil Rasul amanah. Sebab Allah perintah kita taat tu Rasul. Mesti Rasul tu amanah. Kalau kita diperintah ikut Rasul. Itu dalil Al-Quran. Ataupun kita pakai ayat hak biasa orang duk baca itulah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada Rasulullah contoh tauladan yang baik. Uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik. Berarti pastilah Rasul ni amanah. Kalau Rasul ni khianah, buat benda tu hang larang, uswatun hasanah macam mana gitu? Itu dalil Al-Quran.
Jadi kalau kita tak boleh ingat dalil akal, lagi mudah kita ingat dalil Quran. Tapi wajib berdalil. Bukan wujud kidang bakok je wajib berdalil. Sidik, amanah, tabligh, fatanah wajib berdalil. Tapi kitanya tak apalah wujud kidang bakok kita pakai dalil akal. Dan apakah dalil akal? Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Ni kadang-kadang tak berapa nak ni, tak berapa nak duduk molek. Tak apa nak kena molek. Sebab apa? Aqaidul iman yang 50 tu wajib berdalil. Tiap-tiap aqaidul iman yang 50 wajib berdalil. Dalil Al-Quran kena ingat ayat ataupun dalil akal. Lepas tu kata kita ni nak selesai hak asas-asas je kita ni. Selesai hak asas-asas. Hak lebih-lebih tu atas kurniaan Allah lah. Allah rezeki, alhamdulillah, gitu je lah. Tapi kita cerita azamnya nak belajar sampai ke mati. Nak fokus hak ilmu fardu ain. Siapa ke bila nak fokus ilmu fardu ain? Siapa ke boleh menguasai sepenuhnya ilmu fardu ain? Nak menguasai sepenuh macam mana? Abang apa tu? Hak baru jumpa, hak baru faham, hak lama kurang. Hak baru pula boleh, hak lama pula kurang. Lepas tu nak menguasai macam mana? Hak kita duk belajar alhamdulillah. Lepas tu sebelum-sebelum tu kemah. Nak kemah macam mana? Mutalaah pun tidak. Mutalaah tak mutalaah kitanya. Oh, kalau nganak cucu pandai sangat, awang balik sekolah rembah beg kita jun sungai, habis duit mak ayah lah sekolah. Jadi cerita zaman dulu ni terjun sungai, bukan zaman sekarang. Zaman sekarang ni sungai dia berlumut zaman sekarang. Sebab apa? Sebab tak ada orang pijak dah atas sungai tu. Ada deh, kan sungai-sungai tu kan dah berlumut lah sebab tak ada orang pijak. Dulu gak selagi tok merah muka, dak lapor, dak balik. Gitulah. Lama-lama kena miak. Gitu je lah. Tak apa miak pun. Lepas tu dia main pula. Tu kata orang ni awang balik sekolah, rambah beg, baca dak apa dak, habis duit mak ayah pergi sekolah. Kita belajar agama, mutlaah pun tidak. Lepas tu macam mana? Jadi kita nak belajar fardu ain lah. Nak menguasai. Mana apa kita ingat, faham, lepas tu dah ingat pula. Jadi kita fokus belajar fardu ain untuk bahagian kita lah. Orang-orang hok pintar, orang-orang hok cerdas tu belajar dalam-dalam lah, belajar fardu kifayah pula. Ni kelas kita ni kelas umum, lebih fokus kepada asas-asas fardu ain. Orang tua pula memang nak kepada ilmu fardu ain. Ada orang dicadangkan, ustaz mengajarlah ilmu fardu ain. Dok, kelas ni orang tua-tua belaka. Padang ngaji hadis tafsir sudahlah orang tua, dia kata. Gitu pula. Kitanya orang tua lah, kita nak fokus fardu ain. Apabila disadang kat ustaz mengajar fardu ain, ustaz tu jawab, kelas saya ni orang tua-tua. Dah orang tua-tua, ajar tafsir hadis sudahlah. Gitu. Kata pelik juga. Kita kelas umum ni kita fokus ulang-ulang fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf. Tu je. Kita azam pula nak belajar sampai ke mati. Yalah. Panjang kita ni. Dan segala sifat ini dinamakan sifat maknawiyah. Wallahu a'lam.